اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulakan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Jalan Templer Petaling Jaya, seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, Tan Sri, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi menonton pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah makan ke belum? Yang belum makan, insya-Allah makan kat syurga. Amin, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sidang penonton yang baru saja bersama dengan kita, sudi-sudilah laporkan di ruang komen lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear, dan insya-Allah sudi-sudi untuk berkongsi. Mudah-mudahan ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam ini Allah Taala masih memberi kita iman dan Islam. Allah Taala masih memberi kesihatan. Tajuk pertemuan kita pada malam ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa orang muda kita kata. Iaitu apa dia? Iaitu tajuk yang sangat penting, iaitu sombong. Sombong. Jadi dalam caption kita sebut 25 sifat sombong ataupun ciri-ciri sombong yang mungkin kita perlu apa dia? Yang perlu kita tahu supaya menjadi sempadan, supaya kita tidak mengamalkan sikap tersebut. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wassalam alaihi. Bismillah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat sidang penonton boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Type saja selawat At-Tafrijah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang dapat kita beramalkan bersama insya-Allah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu apa dia? Sombong. Ya, sombong ini apa dia? Sombong ini daripada perkataan kabbara. Kabbara yukabbiru takabbur. Ya, kabbara iaitu membesarkan diri, takabbur membesarkan diri. Daripada perkataan Arab, membesarkan diri adalah sikap yang tercela dan ialah sifat terpuji bagi Allah Ta'ala dan merupakan pakaian bagi Allah Ta'ala, selendang bagi Allah Ta'ala, yang mana apa dia? Yang mana kita sebagai hamba Allah Ta'ala tidak boleh memiliki sifat sombong ini. Itu dia. Dijelaskan ya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan ya di bumi dengan berlagak sombong. Bila berjalan ni kita jangan sombong. Ada orang yang mana apa dia? Yang namanya apa dia? Yang namanya orang yang hebat siapa? Anak dia misalnya. Tapi jalan mengangkang je jalan. Kenapa kamu ni? Anak saya YB misalnya. Yang YB siapa? Anak kamu. Tapi kamu jadi sombong. Kenapa? Ya, ada orang yang mana dia berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala ni dalam keadaan bongkar, dalam keadaan sombong. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-37 ini bagaimana? Ya, jangan kamu berjalan di bumi dengan belagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Bila kamu berjalan, bukan boleh menembusi bumi pun, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Bila berjalan, tidak juga kita boleh meninggi bagaikan gunung ganang. Ya, jadi janganlah kita berlaku sombong. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kalau kita tengok bagaimana ya sejarah menceritakan antara orang-orang yang sombong siapa dia? Seperti Fir'aun. Seperti siapa lagi? Seperti yang namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, seperti kita tengok bagaimana Qarun ya diberi harta yang banyak dia jadi sombong. Bagaimana seseorang itu dia boleh ada sombong pada diri mereka? Kerana ada kelebihan-kelebihan yang dia tidak dapat apa dia? Yang dia tidak dapat tahan. Hidup ini adalah berkenaan tentang bertahan. Bertahan apa dia? Apabila mendapat nikmat, bertahan. Jangan jadi sombong. Apabila mendapat apa dia? Mendapat nikmat jawatan, jangan jadi sombong. Apabila mendapat nikmat harta, jangan sombong. Apabila mendapat apa dia? Nikmat yang namanya kecantikan, jangan sombong. Yang dapat nikmat apa dia? Nikmat yang namanya pengaruh-pengaruh, jangan sombong. Hidup ni adalah berkenaan tentang bertahan. Bertahan supaya apa dia? Jangan kita jadi orang yang sombong. Allahu Akbar. Kerana punca sombong ni apa dia? Mula-mula mendapat nikmat, mendapat kelebihan. Mula-mula sekali penyakit yang namanya apa dia? Ujub. Itu dia. Sebelum yang namanya sifat sombong ni, mula-mula ujub. Mula apa dia? Mulalah yang namanya, contoh ni contoh. Contoh kita duduk dekat depan cermin ni kan. Misalnya kita yang misalnya muslimat goyang depan cermin kan. Kenapa goyang depan cermin? Ya, dia tanya suami dia. Yang bang, ayang ni masih lagi cantik tak? Oh, cantik. Walaupun ayang umur 60 tapi macam umur 30. Mula kita kembang. Mula-mula ujub kan? Mula-mula kagum.
Bila kagum ni, mula kita nak buat riak. Kita nak apa dia? Nak selfie. Selfie satu kali. Selfie. Nak apa dia? Nak post dekat Facebook, Instagram, Twitter. Ya. Nak apa dia? Nak bergelek-gelek masuk kat TikTok pula. Orang mula puji kita kan. Mula lepas tu kita datang pula rasa sombong. Sombong ni adalah pakaian Allah Ta'ala. Sombong adalah apa dia? Adalah yang namanya selendang Allah Ta'ala. Kita tidak boleh yang namanya sifat menyombong. Lawan bagi sifat sombong ni apa, sahabat-sahabat sidang penonton? Adalah tawaduk. Ya, lawan bagi takabbur adalah tawaduk. Tawaduk, merendah diri. Sombong, lawannya adalah sombong. Barang siapa yang dia rendah diri, Allah Ta'ala angkat dia. Barang siapa yang mengangkat diri, Allah Ta'ala akan merendahkan diri dia. Itu dia. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita latih diri kita supaya kita jangan bersifat sombong. Habis tu Ustaz, saya nak buat apa dengan kereta-kereta mahal ni kalau saya tidak boleh nak menyombong? Buat apa saya, macam mana saya nak menunjukkan kemewahan rumah-rumah saya, harta-harta saya? Bila masanya saya nak boleh menunjuk-nunjuk? Bila masanya saya boleh bangga dan namanya apa dia, takabur dan sombong dengan harta-harta yang banyak ni, dengan jawatan-jawatan yang saya ada, dengan follower yang saya ada? Bila masanya untuk saya boleh apa dia, nak menunjuk-nunjuk? Bila saat mana kamu duduk di syurga Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kamu duduk dekat dunia, kamu perlu apa dia? Kamu perlu merendah diri yang namanya tawaduk. Allahu akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kan, kalau kita nak tengok orang yang ada sifat sombong ni, ramai-ramai. Ramai orang yang ada kena penyakit ni. Kalau tak banyak sikit, tak sikit banyak. Ya, kalau kita tengok orang yang ada jawatan, ya, ada yang ramainya rasa sombong. Orang yang ada namanya follower yang ramai, mulalah dia datang sombong pada diri dia. Ya, bila adanya yang follower ramai ni, dia mulalah dia rasa apa dia? Dia rasa ni dia hebat dan dia boleh buat apa saja. Bila dia ada jawatan, dia rasa dia hebat, dia boleh buat apa saja. Mulalah dia apa dia? Kalau kita tengok, sombong yang pertama apa dia? Sombong dia dalam keadaan sombong terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mulalah dia nak tinggalkan solat. Mulalah dia nak buka aurat kan? Kita tengok artis-artis. Bila apa dia? Bila dia ada follower yang ramai je, ramai yang backup dia. Ya, bila dia apa dia? Bila dia yang free hand ni, ramai follower yang menyokong tindakan dia. Awak cantik dalam keadaan free hand. Awak tak payah pakai tudung misalnya. Ya, dia mempertahankan yang namanya apa? Sikap yang tidak baik itu. Kenapa dia? Kerana follower yang ramai itu. Allahu akbar. Ada juga orang yang ada jawatan ni, dia mempertahankan juga kesilapan dia. Kenapa dia? Kerana dia ada jawatan lah. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini yang perlu kita apa dia? Yang perlu kita jauhkan. Baiklah, pada malam ni kita nak membicarakan 25. Banyak ni. 25 ciri-ciri orang yang ada sifat sombong. Kalau saya cerita pada malam ni, tujuannya untuk kita trace. Kita ada ke tak ada? Kerana ianya telah diberi amaran oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh. Barang siapa yang dalam dirinya, dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sekecil zarah, walaupun sebesar atom. Allahu akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tanpa sedar kadang-kadang. Tak kecil sikit, tak banyak sikit, tak sikit banyak, ada pada diri kita sifat sombong. Ya sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, jemput untuk tekan button share dan juga laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada perkongsian kita ni clear ataupun tidak clear. Mudah-mudahan ramai akan mendapat manfaat insya-Allah. Baiklah, kita nak sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Baik, 25 tanda-tanda sifat sombong. Ni kita tengok ni. Ada tak dekat diri kita sifat sombong macam ni? Yang pertama, payah menerima pandangan orang lain. Ini dia. Kalau ada diri kita, kalau ada pada diri kita ni rasa apa dia? Rasa payah untuk apa dia? Menerima pandangan orang lain, merasakan ya, pandangan kita lebih baik, ini namanya sombong. Susah betul kita nak terima pandangan orang lain. Ya, kalau dalam mesyuarat misalnya, kita nak pandangan kita lah yang terbaik. Kita rasa pandangan orang lain ni terlalu cikai lah. Kenapa saya nak dengar pandangan-pandangan awak? Ya, kenapa saya nak dengar pandangan awak? Awak belajar SPM. SPM pun tak ada. SPM tak ada, tak payahlah. Saya ni ada PhD. Saya ni belajar sampai doktor. Saya ni belajar apa dia? Saya ni belajar tinggi. Kamu tak payah nak
kamu punya cadangan cikai. Nampak tak? Ini sombong. Ada je ilmu, mulalah rasa sombong. Kamu rasa kamu alim ke? Kita rasa kita ni alim ke? Kalaulah yang namanya mulianya kita kerana banyaknya ilmu, mana lagi banyak ilmu kita ke iblis, kita ke syaitan. Iblis, sahabat-sahabat, dia ni nak cerita, kita belajar darjah 1 sampai darjah 6 habis, tingkatan 1 sampai tingkatan 6 habis. Mungkin ada kita sambung lagi masuk universiti, masuk lagi sambung master, sambung lagi PhD. Berapa tahun kita belajar? 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Iblis dan syaitan belajar daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ratusan ribuan tahun. Tujuannya untuk mencelakakan, untuk membinasakan, menghasut umat Muhammad supaya sesat, supaya dapat turut serta bersama-sama dengan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan syaitan lebih alim, lebih bijak, lebih cerdik, lebih pandai daripada kita. Jangan kita sombong. Ya, kalau kita tengok iblis dan syaitan ni alim lagi daripada kita. Tapi akhirnya apa dia? Oleh kerana sombong. Dia tak nak apa dia? Dia aba wastakbara. Dia ingkar dan dia takabbur. Apabila Allah Ta'ala mengarahkan untuk sujud kepada Adam, dia ingkar. Ini dia. Apa yang iblis kata? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau jadikan Adam ini daripada tanah, sedangkan aku dijadikan daripada api. Kenapa aku nak kena sujud kepada Adam? Nampak tak? Mulalah yang namanya iblis ni dia rasa menyombong. Dia rasa tinggi lagi. Dia rasa level dia tidak setaraf Adam. Sahabat-sahabat, betul, kita ni manusia diciptakan daripada tanah, ya, hina. Tetapi kemuliaan kita adalah pada ruhnya kita. Ini dia. Sebab itu bila kita meninggal dunia, jasad kita akan hancur. Walaupun kita ni apa, gelap ke, ya, walaupun kita ni muka berlubang-lubang macam kawah-kawah bulan, ya, walaupun kita ni bukan siapa-siapa, hina, ya, jasad tidak penting. Apabila kita meninggal dunia, Allah Ta'ala akan gantikan jasad kita yang lebih baik. Yang penting adalah ruh kita. Ruh kita inilah yang menyebabkan kita boleh istiqamah dengan kuliah-kuliah online ni. Ada orang yang mana sekarang tengah mungkin layan TikTok, ya, dengar lagu-lagu, ya, zaman-zaman dulu, mengimbau zaman-zaman dulu kan. Oh Fatimah, gadis nan ayu. Oh, dengar lagu-lagu 60-an. Oh, rasa tenang. Ada orang dia memilih jalan-jalan ketenangan ni apa dia? Dengan menuntut ilmu, untuk belajar dan terus belajar. Ya, untuk apa dia? Dia mulalah merendahkan diri untuk dia semakin dekat pada Allah Ta'ala. Itu dia. Yang kedua, ya, sikap ataupun sifat sombong ini nak tahu pada diri kita macam mana. Yang kedua, bila berlaku perbincangan dua hala, cepat naik darah. Ya, kalau ada tersilap. Ya, bila kita tengah cakap ni kan, tengah bincang-bincang ni, tiba-tiba kita tersilap. Orang akan kata kita silap ni, mula kita naik darah. Ya, mulalah kita nak marah. Ya, kamu jangan nak kata saya salah. Padahal kita salah ni, kita tak nak terima kesalahan kita. Mulalah kita bila berbincang dan sebagainya, kita mula cepat naik darah. Kalau kita ada sikap tersebut, ketahuilah bahawa ada sifat kesombongan pada diri kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, sahabat-sahabat, ya, yang ketiga, suka berkawan dengan sama taraf sahaja. Orang-orang yang ada sikap sombong ni, dia suka nak kawan dengan satu level dia je. Ya, kalaulah dia rasa dia ni kaya, dia nak berkawan dengan orang kaya-kaya aja. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah suka, walaupun Rasulullah ni Perdana Menteri kan, walaupun Rasulullah ni pemimpin negara, tapi Rasulullah bersahabat dengan orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir miskin. Hebat Rasulullah ni. Cuba kalau kita kan, kalau kita pergi kenduri-kenduri ni, kita nak duduk sebelah YB misalnya. Ya, kita nak duduk dengan orang-orang ternama, kita nak duduk dengan orang-orang kaya misalnya. Ya, kita nak duduk dengan orang-orang yang ada darjat misalnya. Ya, kita tak nak duduk dengan orang-orang yang tak ada apa dia, yang tidak setaraf dengan kita. Itu menunjukkan adanya kesombongan pada diri kita. Allahu Akbar. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya apa dia? Yang keempat. Ya, bahkan dengan orang yang sama taraf dengannya masih dipilih-pilih lagi. Yakni dia suka orang-orang yang mahu dengar katanya. Walaupun dah satu taraf ni, nak pilih lagi. Dengan siapa dia? Nak duduk dengan orang yang boleh terima pandangan dan juga idea dan juga percakapan kita. Ya, ini sikap orang yang ada sifat sombong. Yang kelima, memandang hina kepada golongan bawahan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang ada sikap sombong ni, dia tak boleh tengok orang yang di bawah dia. Dia akan memandang hina. Bila dia tengok orang-orang yang mana apa dia? Orang-orang yang mana, ya, gaji, kamunya gaji berapa? Gaji kamu 1,000, kamu ni pemalas. Kamu kerja apa? Kamu jual nasi lemak je. Macam mana kamu boleh jual nasi lemak
Ya, setiap pagi sampai kadang-kadang tengah hari, hari-hari kamu jual nasi lemak, setahun kamu tak boleh dapat sale juta-juta. Macam mana saya ni duduk duduk ekon. Saya boleh dapat sale juta-juta. Saya boleh pergi umrah. Saya boleh apa dia? Saya boleh infak sedekah. Ya, saya boleh bagi kat masjid juta-juta. Kamu jual nasi lemak, kamu nak bagi apa? RM1 pun belum tentu dekat masjid. Kita memandang rendah kepada orang lain. Saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat, tak adalah yang namanya apa dia? Kemuliaan untuk orang yang banyak harta, berjawatan, bukan. Rasulullah SAW sebut, jangan kamu muliakan seseorang itu kerana harta dan juga jawatan. Siapa-siapa yang memuliakan seseorang itu kerana harta dan juga jawatan, 2/3 daripada agamanya telah pun musnah. Allahu Akbar. 2/3 daripada agamanya telah pun musnah. Jangan kita rendahkan orang-orang yang berada di bawah kita. Kita belajarlah dalam apa dia? Dalam yang namanya hikmah sepinggan nasi. Dalam sepinggan nasi ni sahabat-sahabat, adanya apa dia? Adanya nasi, adanya ikan, adanya yang namanya ayam, ada yang namanya sayur. Maknanya apa dia? Maknanya jangan menyombong. Memang kamu duit banyak, tapi kita masih memerlukan orang lain. Kita memerlukan nelayan untuk apa dia? Untuk tangkap ikan dan apa dia? Adanya ikan dekat atas pinggan kita. Kita perlukan petani. Jangan kita hina pekerja petani walaupun sale dia tak berjuta-juta macam kita duduk ekon. Walaupun kita duit banyak, kita memerlukan petani. Kalau tak ada petani, macam mana kita nak makan sayur ni? Macam mana nak makan beras ni? Makan beras pula, nak makan nasi. Itu dia. Ya, nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu jangan kita menyombong. Ya, jangan kita nak menyombong dengan orang-orang yang jual nasi lemak tepi jalan ni. Anak-anak kita pergi sekolah, boleh beli nasi lemak tepi-tepi jalan ni kan, untuk sarapan kenyang, dia boleh belajar sehari. Walaupun ada duit, belum tentu apa dia? Belum tentu ya kita boleh memiliki segala-galanya. Kita masih lagi memerlukan orang lain. Tapi ustaz, saya ada duit banyak, saya boleh bagi infak banyak dekat masjid. Saya boleh bagi juta-juta. Orang jual nasi lemak boleh apa dia? Boleh bagi apa? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah ni memberikan kekayaan itu ujian, memberi kemiskinan itu ujian. Hakikatnya kita ni tak ada beza. Yang membezakan kita hanya takwa. Yang menyebabkan kita mulia, yang menyebabkan kita hebat adalah bagaimana diri kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita siapa, bukan kita di mana, tetapi ketika mana kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menunjukkan level kita, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, kalaulah kita mempunyai harta yang banyak dan boleh infak banyak, jangan kita rasa sombong, jangan kita ujub, jangan kita rasa besar diri. Allah boleh jadikan orang-orang yang miskin jauh lebih apa dia? Jauh lebih kaya dan jauh lebih apa dia? Jauh lebih infak banyak berbanding diri kita. Dalam Al-Quran sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Taala sebut apa dia? Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Membelanjakan harta yang Allah Taala berikan kepada kamu. Maknanya, mana mungkin kita memberi sesuatu kalau kita tidak diberi sesuatu oleh Allah? Kita tak mungkin untuk apa dia? Infak sedekah kalau tanpa Allah Taala mengurniakan harta kepada kita. Jangan sombong, ya. Kita dapat harta yang banyak ni sebab Allah Taala yang beri. Allah boleh jadikan orang fakir, miskin, fuqara wal masakin lebih kaya dan jauh lebih banyak menginfakkan harta kalau diberi kekayaan. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya, yang keenam, dalam perbincangan dia suka meninggikan suara atau menguatkan suara lebih daripada yang diperlukan. Tanda orang yang sombong ni, bila dalam perbincangan, meeting dan sebagainya, dia suka menguatkan suara dia. Ya, orang seolah-olah orang lain tak ada peluang untuk mencelah. Kenapa dia? Kerana suara dia yang meninggi itu. Ya, kalau kita boleh tengok kan, ya, Allahumma salli ala Sidumat di sidang-sidang parlimen misalnya, bukan di negara kita lah, di mana-mana misalnya. Kalaulah ada orang yang mana dia suka meninggikan suara, seolah-olah tak ada orang yang boleh apa dia, yang boleh lawan suara dia. Seolah tak ada orang yang boleh mencelah, ya, seolah-olah pandangan dia sahaja yang betul misalnya. Itu menunjukkan tanda-tanda kesombongan pada diri seseorang. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada orang yang dia ideanya lebih bernas daripada kita, tetapi bukan tak nak mencelah, tetapi ada orang yang mana suaranya lebih tinggi, suaranya lebih kuat, seolah-olah dia saja yang berhak cakap, tak ada ruang untuk orang lain untuk mencelah misalnya. Ya, maka orang lain pun merendah diri. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tanda kita ni ada perasaan sombong,
kita suka meninggikan suara kita. Ya, baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, dalam pergaulan dia suka kata-katanya didengari, diambil perhatian, diikuti. Sebaliknya dia sendiri susah hendak dengar cakap orang lain. Tanda orang sombong ni bagaimana? Ya, dia nak apa yang dia cakap diterima. Ya, orang lain punya pandangan dia tak nak ambil. Itu dia, pandangan dia je betul. Ini adalah satu perasaan ataupun sikap, ya, bahawa kita merasakan bahawa aku hebat, aku ni bagus, pendidikan aku bagus, cara fikir aku bagus, orang lain tak berhak untuk memberi pandangan. Ini merupakan satu sifat kesombongan. Itu dia. Ya, kemudian yang seterusnya, yang ke-8, dalam pergaulan dia saja yang bercakap. Kalau ada orang lain bercakap, dia suka memotong percakapan orang lain. Ini dia. Ini juga sifat sombong. Ya, kita masih lagi dalam kerangka kita apa dia? Kita meeting, kita bercakap, ya, adanya suasana kita berbincang. Yang mana apa dia? Yang mana, ya, kalau apa dia? Kalau orang lain cakap, kita nak potong. Ya, kita nak kita je yang orang mesti kena dengar. Orang lain tidak berhak untuk bersuara, untuk menyatakan suara, untuk menyatakan pandangan, tidak berhak. Hanya aku saja yang betul. Kau tak betul. Kau sekolah pun tak habis misalnya. Kau tak layak memberi pandangan misalnya. Aku abang. Aku YB. Aku datuk. Kau siapa? Ya, jangan kita ada perasaan sedemikian. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang baru saja bersama, tekan button share. Boleh kongsikan lokasi. Saya pun nak kenal sahabat-sahabat, mungkin berada di Pahang, di Johor, ya, ada berada di misalnya di Banting, ada berada di pelbagai pelosok kawasan yang turut bersama dalam sesi live kita. Sahabat-sahabat boleh munculkan diri melalui komen live tersebut. Ya, kalau sahabat-sahabat belanja komen dekat ruang komen tu, barulah rupa-rupanya saya ni tak cakap seorang-seorang. Rupanya ada rupanya orang-orang yang sedang menonton saya, ya, supaya kita dapat berinteraksi, ya, walaupun kita secara maya, ya, jadi saya boleh bayangkan, oh, rupanya ada orang rupanya. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana sudi menonton perkongsian kita pada malam ini. Topik yang sangat hangat di pasaran, bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, ya, membincangkan tentang kita nak trace, kita nak scan sifat kesombongan yang ada dalam diri kita ni, ada ke tak ada? Mai kita check. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, seterusnya, ya, kalau jadi pemimpin, ya, dia memimpin dengan kasar, ya, dan keras terhadap pengikutnya dan orang bawahannya. Ini dia. Ya, kalau jadi pemimpin, dia jadi sombong. Ya, misalnya dia jadi kasar. Ya, dulu masa jadi kuli biasa aja. Bila dah jadi pemimpin, mula jalan, mula mengangkang aja. Itu siapa tu yang jalan mengangkang tu? Itu bos. Oh, bos misalnya kan. Mulalah kita rasa menyombong. Ya, bila jadi pemimpin, jangan kita menjadi orang yang sombong. Ya, kita kena ada sikap tawadhu, rasa rendah diri. Ya, ini tidak dalam keadaan walaupun kita jadi bos kan, kita marah kita punya pekerja kita. Kamu kenapa buat kerja teruk sangat? Sahabat-sahabat sidang penonton, betul, pekerja kita ni ada yang namanya buat kesilapan. Tetapi bagaimana? Ada cara-cara untuk kita nak membaiki kesilapan tersebut. Kita dengan cara hikmah, kita panggil dia, buat masuk dalam bilik face to face. Bukannya kita maki hamun, kita marah di depan orang ramai, memalukan di hadapan halayak ramai, sehingga apa dia? Sehingga mengaibkan air mukanya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada di antara kita yang, ya, mungkin bos. Ya, jadi jangan apa dia? Jangan kita ada sikap menyombong. Ya, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik, seterusnya. Ya, seterusnya yang ke-10, susah memberi kemaafan kepada orang lain yang tersilap dengannya. Antara tanda-tanda orang yang sombong ni, dia susah nak memaafkan orang lain. Ya, kalau orang apa dia? Kalau orang buat salah dengan dia, dia tak nak maafkan. Itu menandakan dia merasakan diri dia itu, ya, mulia, dan dia merasakan diri dia betul. Betul sentiasa. Kita ni tak ada buat salah ke? Yang menyebabkan kita apa dia? Kita tak nak memaafkan orang lain. Seolah-olah kita daripada lahir sampailah sekarang tak pernah buat salah. Apa salahnya kita melapangkan dada kita untuk memaafkan orang lain? Seperti mana apa dia? Seperti mana kita menginginkan orang memaafkan diri kita, begitulah kita juga kena sentiasa memaafkan orang lain. Ya, diajarkan dalam agama kita sebelum tidur supaya apa dia? Kerap untuk memaafkan orang lain. Sebelum je kita tidur ni, kita maafkan. Untuk apa dia? Melapangkan hati kita. Ya, selagi mana kita tidak memaafkan orang, selagi itu hati kita rasa berat dan berat.
Ya, kalau kita dah maafkan sebelum tidur ni, ya Allah, aku maafkan seluruh kawan-kawan ofis aku yang selalu membawang. Aku maafkan mulut-mulut puaka yang sentiasa mengejek, mencerca dan mencela diri aku. Kita maafkan semua. Aku maafkan abang-abang, adik-adik beradik aku yang sentiasa menghina aku misalnya. Hati kita jadi tenang, hati kita jadi lapang. Ni bila kita nak pergi kenduri orang kan, bila ada orang jemput kita rasa berat. Sebab apa dia? Aku menyampah dengan dia. Sebab dulu kenduri aku jemput, dia tak datang. Bila kita tak maafkan kan, ada rasanya apa dia? Kesesakan. Hati kita sesak. Menyebabkan apa dia? Hilangnya bahagia. Orang yang nak bahagia sentiasa memaafkan orang lain, hati jadi lapang, hati jadi tenteram. Itu dia. Ya, jadi sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, Rohana Harun, ya, insaf diri. Banyak lagi sahabat-sahabat kita ni, daripada berbagai pelosok, ada yang daripada Kelang, daripada Banting. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat boleh teruskan kongsikan video ini ke pelosok dunia insya-Allah, dan laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada berada di mana-mana saja. Kongsikan di ruang komen. Ya, jadi saya pun nak kenal sahabat-sahabat ni ada berada di mana. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Baik, seterusnya yang ke-11. Ya, kita nak trace. Kita ni ada sombong ke tak ada sombong? Yang ke-11, kalau dia yang bersalah, susah hendak minta maaf. Oh, orang buat salah dengan dia tak nak minta maaf dengan orang. Tapi kalau apa dia? Kalau kita buat salah dengan orang, kita pun tak nak minta maaf dengan orang. Sebab apa? Sebab dia sombong. Sebab apa dia? Sebab dia rasa bahawa apa dia? Sebab kita rasa kita sentiasa betul. Ayah kenapa tak nak minta maaf dengan jiran? Ayah kan dah terpecahkan dia punya pasu. Ya, buat apa nak minta maaf dengan jiran sebelah? Jiran sebelah lagilah banyak buat masalah dengan kita. Kenapa kita nak buat baik dengan dia? Kenapa ayah nak kena minta maaf dengan dia? Dia jiran-jiran tu lagilah banyak menyusahkan ayah. Ya, kalau setakat pecah ni sikit je. Ayah tak nak minta maaf dengan jiran-jiran. Ni sombong. Sombong ni apa dia? Sombong ni dia apa dia? Dia tak nak meminta maaf kepada orang lain meskipun dia dalam keadaan sedar dia ini melakukan kesalahan. Allahu Akbar. Begitulah juga kita sahabat-sahabat. Apabila kita tak nak minta maaf pada Allah Ta'ala, kita tak nak beristighfar, tak nak bertaubat di setiap dosa yang telah kita lakukan, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesombongan terbagi kepada 3. Yang pertama, kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak nak mengerjakan solat, tak nak melaksanakan ibadah, ada yang tak puasa, ada yang tak solat, ada yang tak bayar zakat, sombong. Ya, Qarun, ya, dia tak nak bayar menginfakkan hartanya. Akhirnya apa dia? Akhirnya Allah Taala ya tenggelamkan harta yang banyak itu di mana? Di Tasik Qarun, di kota di satu perkampungan kawasan yang namanya Al-Fayyum di Mesir. Itu dia sombongnya Qarun kan? Sombongnya Qarun ini. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita tengok Namrud akhirnya meninggal juga ya, dengan nyamuk. Ya, dan seterusnya kita tengok bagaimana Firaun juga ditenggelamkan kerana kesombongan. Ya, jadi jangan kita sombong. Seterusnya sombong kepada Rasul. Ya, tidak apa dia? Tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul. Dan yang ketiga, sombong kepada manusia. Ini kategori sombong. Baiklah, kita seterusnya kita pergi sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, baiklah seterusnya yang ke-12. Yang ke-12 kita nak tahu kita ni ada sifat sombong ke tak? Yang ke-12, baik. Suka dihormati. Kalau kita apa dia? Kalau kita berjalan ni, kita nak ada orang bangun misalnya. Para alim ulama sebut, ketahuilah ahli-ahli neraka, apabila kita nak tahu dia ni ahli neraka, tidak ahli neraka, ditunjukkan di dunia lagi. Bagaimana? Apabila mana dia berjalan, dia nak ada orang berdiri, masing-masing berdiri, hormat dia. Inilah tanda-tanda orang ni ahli neraka. Allahu Akbar. Kita belajar, tujuannya apa dia? Untuk kita muhasabah diri kita, bukan tuding. Kamu nak tahu, itulah ahli neraka. Sebab apa dia? Kau tengok, bila dia berjalan, orang semua berdiri. Jangan. Kita belajar untuk muhasabah diri kita. Ya, tanda-tanda ahli neraka yang ditunjukkan di dunia lagi, dia nak apa dia? Dia nak kemuliaan. Maksudnya dia nak kemuliaan. Ya, bukannya apa dia? Kalaulah kita pergi mana-mana ada orang berdiri tanda hormat dengan kita, kita tak minta pun, itu lain. Tapi ini memang dia suruh. Misalnya, saya sebagai raja, saya sebagai sultan, saya sebagai YB, saya sebagai datuk, saya nak bila saya berjalan ada orang berdiri. Semua kena hormat saya. Ini dia. Ini tanda-tanda ahli neraka. Itu dia disebutkan. Ya, baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suka dihormati ni memang ada pada sebilangan dan juga majoriti masyarakat. Kita nak ada kemuliaan, nak orang hormat kita. Ya, padahal kita ni tak ada siapa-siapa pun.
Semakin meningkatnya umur kita ni, semakin berkurang dan berkurang. Berkurang apa dia? Berkurang yang namanya nilai dunia kita. Ya, biarlah yang bertambah itu nilai akhirat kita. Kalau kita tengok diri kita kan, umur 20, 30 ni macam-macam kita boleh buat. Ya, kalau kita driver ni, naik kereta ni, kita boleh pusing macam-macam kan? Kita boleh pusing, pusing sana, pusing sini 2 sampai 2-3 hari drive, ya. Tapi bila kita dah masuk umur 40, 50 ni, banyak dah kita dah tak boleh dah. Mata mula dah kita rabun, ya. Jalan pun kita dah mula dah slow sikit. Ya, nak bagi tahu semakin meningkat umur, kita tidak akan menjadi lebih. Tetapi kita menjadi kurang dan kurang. Ya, wajah kita dulu tampan je, comel lote je kan. Makin lama makin kurang. Pakailah Perfect and Lovely kok putih ke, pakailah apa-apa pun, yang lama-lama akhirnya kita apa dia? Kita semakin berkurang dan berkurang. Dan berkurangnya dunia ini, kalau boleh biarlah ya, kita semakin bertambahnya amalan yang perlu kita bawa ke negeri akhirat itu sendiri. Allahu Akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-13. Ya, izinkan saya isi minyak, takut berhenti tengah jalan. Bismillah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, baik seterusnya. Yang ke-14, kurang bermesra dengan orang kecuali terpaksa kerana perlukan orang itu. Tidak suka bermesra. Ya, susah sangat, susah now bahasa muda dia. Susah now nak adanya tersenyum tu, tabasam. Ya, muram je jumpa orang kan. Tak adanya dia nak senyum-senyum depan orang, tak ada. Ya, dia bila tengok orang menyampah je menyampah. Geram je geram sentiasa. Ya, kurang bermesra. Ya, itu dia. Yang ke-14, kurang bermesra dengan orang kecuali terpaksa. Ya, itu dia. Yang ke-13 tadi saya belum sebut. Yang ke-13, suka menzalimi orang sama ada secara halus atau kasar. Sikap orang apa dia? Sikap orang yang sombong, suka menzalimi orang lain. Ya, kalau kita ada berlaku zalim, ya, sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, tidak masuk syurga, la yadkhulul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, wallahi la yadkhulul jannah. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 kali, demi Allah tidak akan masuk syurga. Siapa dia? Ya, seseorang yang mana apa dia? Seseorang yang mana dia apa dia? Orang lain tidak aman terhadap dirinya. Itu dia. Kita sebagai jiran, ya, kita sebagai jiran sebelah tidak aman dengan diri kita. Dengan apa dia? Mungkin dengan tindakan kita, mungkin dengan sebab barang-barang kita. Kereta kita parking depan rumah dia tanpa kebenaran, ataupun harta kita, pokok-pokok kita yang mana dah condong dekat apa dia? Rumah jiran rasa terancam, ya, ataupun dengan yang namanya anak-anak kita, ya, suka main motor press depan rumah, wang pang mengganggu jiran, ya, apa-apa yang menyebabkan orang lain terganggu dengan kita dan erti kata menyebabkan buat zalim pada orang lain, itu adalah sifat sombong. Itu dia. Ya, jangan sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita buat zalim pada orang lain, kerana itulah tanda sifat kesombongan. Baik. Seterusnya, tadi yang ke-14, ya, kurang bermesra dengan orang, ya, susah sangat nak bermesra dengan orang. Yang ke-15, suka memperkatakan buruk, mengumpat, memfitnah, membenci, dan arti kata membawang. Suka membawang. Sebab apa suka membawang? Supaya orang tahu bahawa yang bagus tu dia. Ya, yang bagus tu kita. Kita suka cerita buruk orang lain kan? Sebab apa dia? Supaya nak ada kemuliaan di sisi kita, dan orang yang mulia-mulia tu sebenarnya dia orang tak bagus pun. Ya, kita nak cerita, contohnya kita nak menjatuhkan orang lain dengan apa dia? Membawang, mencerita keburukan orang. Ya, supaya yang nampak bagus tu hanya diri kita, sahabat-sahabat. Barang siapa yang sentiasa mengorek, mencari kesalahan orang lain, maka dia tidak akan nampak kesalahan diri sendiri. Barang siapa yang mencari hari-hari mencari kesalahan diri sendiri, maka dia tidak akan nampak kesalahan orang lain. Sebab apa dia? Dia terlalu sibuk melihat kelemahan diri dia, dia terlalu sibuk untuk membaiki diri dia, sehingga tak ada ruang dan peluang untuk kesempatan melihat sifat tercela, sifat buruk orang lain. Tak ada, tak sempat. Kita tengok macam mana orang tu ada masa, ya, untuk mengumpat, mencaci, membawa. Sebab apa dia? Sebab dia tak ada masa untuk baca Al-Quran. Sebab dia tak ada masa untuk berzikir. Sebab dia tak ada masa untuk apa dia? Untuk, ya, berinfak, ya, mengisi dirinya untuk memberi manfaat pada orang lain. Orang yang sentiasa memperbaiki diri dia,
ya, menghabiskan umurnya dengan membaca Al-Quran, berzikir, ya, menghabiskan diri untuk memberi manfaat pada orang lain, tak ada ruang, tak ada peluang, tak ada kesempatan untuk apa dia? Untuk dia mencaci cela orang lain. Tak ada ruang dan peluang untuk apa dia? Dia mencerita buruk pasal orang lain. Macam mana orang tu boleh ada sempat, boleh ada masa untuk buat yang buruk? Sebab apa dia? Orang yang sentiasa buat buruk tak ada kesempatan untuk buat baik. Orang yang sentiasa banyak buat baik, maka tak ada kesempatan dan ruang pula lah untuk dia buat buruk. Itu je. Itu dalam konsep harta. Barang siapa yang mana apa dia? Dia sibuk mencari rezeki yang halal, tak ada ruang untuk dia mencari rezeki yang haram. Barang siapa yang sentiasa mencari rezeki yang haram, tak ada ruang untuk dia mencari rezeki yang halal. Allahu Akbar. Itu kita kena awasi. Baik, seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita nak sambung, kita nak trace diri kita. Ada tak sifat sombong yang seterusnya pada diri kita ini? Yang seterusnya, yang ke-16, kurang menghormati pemberian orang. Ini antara sifat sombong yang perlu kita belajar. Ya, apabila ada orang memberi sesuatu, kita tidak apa dia? Kita tidak menghargai ya pemberian orang. Contohnya kita sebagai ayah, ya, kalaulah ada hari jadi kita, anak nombor 1 bagi kereta, anak nombor 2 bagi rumah, anak nombor 3 bagi apa dia? Bagi beras dia. Kau bagi beras baik, tak payah, ayah boleh beli. Ayah boleh beli gudang beras. Kita tidak menghargai pemberian orang. Allahu Akbar. Ya, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, itulah tanda kesombongan pada diri kita. Ada tak pada diri kita kan, kita mula nak merendah-rendahkan pemberian orang. Bahawa yang mahal itu bukanlah yang namanya nilai, ya, harga, ya, ataupun barang tersebut, tetapi yang mahal itu adalah tanda ingatan seseorang itu kepada kita. Mungkin itulah kemampuan dia. Kalau dia ada kemampuan, dia boleh bagi lebih daripada apa yang kita fikirkan. Tapi itulah yang dia mampu, kita perlu menghargainya. Ini tidak, ya, saya sayang dia lebih sebab dia sentiasa bagi yang banyak. Dia anak yang pertama ni, ya, dia selalu bagi ayah ni tiap-tiap bulan 1,000. Anak nombor 2, ya, bagi 2,000. Anak nombor 3 ni bagi apa? Ya, saya malaslah nak ambil kisah pasal anak saya ni. Allahu Akbar. Ya, inilah tanda orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tak boleh masuk syurga barang siapa yang ada pada dirinya, ya, ada sebesar zarah aja sifat sombong. Allahu Akbar. Tak boleh masuk syurga. Ya, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya yang ke-17, suka menceritakan kelebihan diri. Ini dia. Kalau jumpa sembang je, ya, sembang pokok boleh tumbang. Sembang gempak, sembang nak cerita pasal diri dia. Haji, tanah ada berapa ekar? 2 ekar. Alhamdulillah lah, saya tak banyak, ada 200 ekar. Nak cerita kelebihan diri dia, nak cerita pasal anak dia. Anak saya nombor 1 alhamdulillah dah tahfiz, anak saya nombor 2 dah pilot, anak saya nombor 3 dah engineer, anak saya nombor 4 alhamdulillah jadi doktor, anak saya yang nombor 5 ni alhamdulillah lah dah jadi apa dia? Dah jadi penceramah terkenal. Anak Haji, anak-anak saya semua, nampak tak? Mula kita mencerita kelebihan-kelebihan kita. Tujuannya apa? Nak ada orang puji kita, nak ada orang, ya, nak ada tempat di hati masyarakat. Orang pun tanya, Haji, macam mana Haji anak-anak boleh berjaya? Mulalah kita kembang. Well, you know me. Kamu tak tahu ke saya memang keturunan cerdik pandai. Anak saya hantar sekolah-sekolah bagus, tuition mahal, ya, saya bagi makanan bagus, bagi vitamin, bagi kismis, bagi makanan sunnah dekat rumah semua. Saya bagi didikan yang baik. Nampak, kita mula tunjuk bangga kita. Pergi kenduri-kenduri ni kan, biasalah bila kita dah pencen kan, kita sembang, ya, pasal anak-anak, pasal kejayaan anak-anak. Mula kita ada menyombong pada diri kita. Ya, suka cerita. Ya, kita tak ada ruang nak dengar apa kelebihan orang lain. Kita nak cerita je kelebihan kita. Kemuliaan seseorang itu bukan ramainya anak. Kemuliaan seseorang itu bukannya kita melihat keberjayaan anak ini pada mata kasar kita. Kita kena melihat bahawa kejayaan seseorang itu dilihat pada sejauh mana seseorang itu dekat pada Allah Ta'ala. Mungkinlah anak kawan kita tu memang tak macam anak kita. Anak kita pilot, doktor, engineer, hebat-hebat. Anak kawan kita ni bukan siapa-siapa, tapi hubungan dia dengan Allah lebih kaya, lebih hebat daripada anak kita. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mana lagi mulia? Anak kawan kita. Kerana sifat ketinggian seseorang, kemuliaan seseorang, kekayaan seseorang tidak diukur di mana dia, siapa dia, tetapi ketika mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu dia. Jangan kita sombong dengan anak yang ramai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang mandul bukan orang yang tak ada anak. Tapi orang yang mandul adalah orang yang apa dia? Ada anak, tetapi anak dia tidak memberi manfaat untuk hari selepas matinya dia. Ini dia. Mungkin anak dia ramai, tapi dia meninggal dunia, anak dia main TikTok je, tak nak dia hantarkan Al-Fatihah, tak mendoakan dia. Mungkin orang tu anak dia miskin, anak dia tak sekaya macam kita. Tetapi anak orang tu bila dia meninggal dunia, dihantarkan Al-Fatihah, dihantarkan ayat Quran, dibacakan doa, didoakannya, walaupun ada dosa-dosa yang menyebabkan dia disiksa di alam barzah, dan akhirnya dengan berkat doa daripada anak yang soleh diangkat daripada lubang-lubang neraka Allah, masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebab itu apa dia? Ya, jangan kita bangga dengan kelebihan yang kita ada, kerana belum tentu kelebihan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kelebihan-kelebihan kita ini adalah ujian yang mana mungkin kita tak mampu, kita gagal dan menyebabkan istidraj. Ya, harta yang banyak kita sombong, yang menyebabkan akhirnya menjadi jambatan ke neraka Allah wal na'udzubillah. Ya, baik, seterusnya yang ke-18. Suka menghina dan menjatuhkan air muka orang di hadapan orang lain. Ini antara sifat sombong yang perlu kita perhalusi dan yang perlu kita menjadikan sempadan. Ya, jangan kita menghina orang, jangan kita menjatuhkan orang lain. Itu dia. Ya, kemudian yang ke-19, sikap sombong yang seterusnya, kurang menikmati nikmat Allah. Kalau ada, dibazir-bazirkan. Antara tanda-tanda orang yang sombong apa dia? Ada nikmat, dia tidak menghargai nikmat. Ya, kadang-kadang dia berduka cita di atas nikmat yang diberikan kepada dia. Kenapa kamu sedih sangat, Ustaz? Saya ni kenapa dilahirkan miskin? Kenapa saya ni tak dilahirkan duduk di Putrajaya? Saya tak dilahirkan jadi YB Tan Sri, Ustaz. Saya tak dilahirkan jadi orang kaya, Ustaz. Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan miskin? Kenapa kamu tidak bersyukur? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya, jika kamu nak mengira nikmat Allah Ta'ala, pasti kamu tidak dapat menghitungnya. Nikmat Allah Ta'ala ni sangat banyak, sahabat-sahabat sidang penonton. Kalaulah biji mata kita dicongkel dengan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan daripada kecil sampai dewasa, dia tidak akan dapat menyamai dengan sebiji berbola mata kita punya nikmat. Dengan diukur dengan langit dengan bumi, dengan sebiji mata kita ini jauh lebih apa? Lebih mahal. Nak bagi tahu apa dia? Nikmat mata, nikmat kesihatan ni ya mahal. Tapi kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita memandang bahawa apa dia? Oh, orang tu kaya, orang tu hebat. Belum tentu. Boleh jadi dengan sebab kita kurang harta, ada sempatnya kita buat baik. Keberkatan ni adalah kesempatan melakukan kebaikan. Bukti berkat ke tidak berkat, tanda berkat ke tidak berkat kehidupan kita ni sahabat-sahabat, bukan harta yang banyak, tetapi kesempatan untuk melakukan kebaikan yang banyak, itu bukti ada keberkatan. Kalau sahabat-sahabat ada kesempatan untuk solat berjemaah, ada kesempatan untuk baca Al-Quran, ada kesempatan untuk bangun qiyamul lail, harta tak banyak tapi ada kesempatan buat kebaikan, itu adalah tanda hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita harta banyak sekalipun, harta banyak, jawatan hebat, follower ramai, kelebihan-kelebihan banyak, tapi hubungan dengan Allah still tetap sama. Ada kesempatan untuk buat kebaikan, hidup kita masih dalam keberkatan. Tapi kalaulah kita harta banyak, kita ada follower yang banyak, kita ada jawatan hebat, kita ada yang namanya apa dia, tempat di hati masyarakat, tetapi makin menyebabkan kita tak ada sempat, tak ada ruang, sibuk manja. Ya, dulu boleh baca Quran, sekarang dah tak ada ruang nak baca Quran. Dulu boleh solat duha, sekarang tak ada ruang untuk solat duha. Dulu boleh buat banyak kebaikan, boleh infak sana sini, sekarang makin banyak duit, makin tak boleh pula. Sebab apa dia? Dulu masa tak ada duit, bolehlah juga sedekah sana sini. Sekarang bila dah duit banyak ni, Ustaz, saya beli rumah 2-3 biji, beli tanah lagi 200 hektar, beli kereta lagi 4-5 biji. Duit tu habis untuk bayar-bayar bulan-bulan. Tak ada ruang untuk saya nak sedekah ni. Nampak tak? Menyebabkan apa dia? Menyebabkan hilang keberkatan. Keberkatan adalah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan walau di mana pun kita berada. Itu dia. Kalau kita melihat kita semakin kurang ya kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat hari demi hari, tahulah nilai keberkatan pada diri kita semakin lama semakin berkurang. Ya, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang baru saja bersama,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat-sahabat boleh laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear perkongsian saya. Mudah-mudahan ya ianya memberi manfaat. Sahabat-sahabat boleh share ya video ini seramai mungkin dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, ya dalam grup-grup Facebook, ya grup mancing ke grup-grup pelbagai grup, supaya kita dapat belajar pada hari ini topik yang sangat hangat di pasaran, iaitu sombong. Ya, sombong ni adalah satu pakaian Allah, adalah selendang Allah yang kita perlu jauhi. Lawan bagi sombong adalah apa dia? Adalah tawadhu', rendah diri. Lawan bagi takabbur iaitu at-tawadhu', iaitu apa dia? Rendah diri. Barang siapa yang merendahkan diri, Allah Ta'ala akan tinggikan dia. Barang siapa yang meninggi diri, Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Seterusnya, baik, yang ke-20. Kita dah cerita yang ke-20 dah ni. Ya, saya nak bincang pada malam ni 25 ciri-ciri sifat sombong seseorang. Jadi siapa-siapa yang nak dengar daripada nombor 1, nanti dah habis video ni boleh dengar balik. Itu dia. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-20, kalau berdiri lebih suka bercakap pinggang, kalau bercakap menepuk-nepuk meja. Ini tanda-tanda orang yang sombong. Ya, bila berdiri mencakap pinggang macam tu. Ya, lepas tu apa dia? Tepuk-tepuk meja. Ya, saya tak kira. Saya punya pandangan mesti kena dengar. Ya, ini tanda orang sombong, mencekak pinggang, ya, seolah-olah dia saja yang betul, ya, orang lain tak betul dan sebagainya. Yang ke-21, ya, kurang minat menerima tetamu atau tidak suka menjadi tetamu orang. Tanda orang sombong, dia tak suka orang datang rumah dia. Musim Covid ni tak apalah, kalau bukan musim Covid kan, ya, dia tak suka. Kalau raya kan orang bagi salam, Assalamualaikum. Siapa tu mak? Kau diam, jangan bagi salam, jangan jawab salam, jangan. Biar mak penat lah, mak malas lah mak nak layan tetamu. Nampak tak? Antara yang sombong ni, dia tak nak terima tetamu. Sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu, tanda orang yang soleh, rumahnya sentiasa dihadiri orang. Rumahnya kerap dihadiri orang. Kerana apa dia? Orang yang soleh ni, orang suka datang kan apa dia? Nak minta nasihat, nak minta manfaat, ya. Yang mana dia dekat dunia ni dapat memberi manfaat kepada orang lain. Yang menyebabkan orang sentiasa datang rumah dia, ya, dapatkan rujukan, ya. Ustaz, saya bukan ulama, mungkin sahabat-sahabat pakar dalam bidang apa dia? Pakar dalam sekarang ni musim PKP kan, pakar dalam menanam pokok kan. Orang datang rumah, Assalamualaikum makcik, macam mana saya nak tanam pokok saya tak hidup je pokok orkid ni. Boleh ajar tak macam mana nak tanam pokok orkid contoh kan? Orang selalu datang rumah kita kan, minta pandangan, minta nasihat, ya. Maknanya apa dia? Kita hidup kat dunia ni ada manfaat untuk orang lain. Tapi tanda orang yang sombong, dia tak suka orang datang rumah dia. Dan dia tak suka datang rumah orang lain. Tanda-tanda orang yang soleh, tanda-tanda ahli syurga ulama sebut. Kita tengok. Kita ni ahli syurga ke tidak ahli syurga, kita tengok. Tanda-tanda orang tu ahli syurga, rumahnya suka dihadiri oleh orang. Kenapa orang nak datang rumah kita, Ustaz? Orang datang rumah kita membawa rahmat dan orang pulang membawa dosa-dosa kita. Bukanlah dosa kita tu melekat dekat orang yang datang, tetapi apa dia? Tetapi keluar dosa-dosa kita daripada rumah kita. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena gembira, kena seronok bila dengar je ada orang nak datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mai, masuk. Apa yang ada dekat dapur tu kan, kita bawa keluar semua. Kita layan sungguh-sungguh. Kenapa dia? Tetamu yang datang ke rumah kita membawa rahmat dan dia keluar menggugurkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Baik, itu sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang tanda-tanda orang yang ahli syurga, rumahnya sentiasa dihadiri oleh orang-orang. Orang siapa? Orang yang soleh. Orang yang soleh jugalah. Bukan yang datang tu apa dia? Bukan yang datang tu ahli maksiat, ajak maksiat sekali datang rumah ramai-ramai. Kenapa datang rumah? Jomlah kita karaoke sama-sama. Karaoke, minum arak ke, buat maksiat ke, tak. Yang mendapatkan manfaat daripada kita dalam erti kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlumba-lumba bersama-sama dalam perkara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-23, tidak suka menyebut kelebihan orang lain kerana takut mencabar dirinya. Kalau sembang, kita tak suka nak sebut kelebihan orang lain. Yang kita suka, sebut kelebihan diri kita. Saya ni alhamdulillah lah gaji 10,000. Saya ni alhamdulillah kejap lagi dapat datuk. Saya kejap lagi akan dinaikkan pangkat. Kita suka cerita kelebihan pasal diri kita. Kita tak nak cerita pasal kelebihan orang lain. Padahal orang lain lebih bagus dari kita. Orang lain lebih tinggi daripada kita. Tapi kita tak nak cerita. Supaya apa dia? Supaya bila kita cerita pasal orang lain, orang mula menukar arah kemuliaan itu pada orang lain, bukan pada diri kita. Sebab itu kita tak suka menceritakan kelebihan, kebaikan orang lain. Tetapi sebaliknya kita suka menceritakan kelebihan diri kita. Itulah tanda-tanda orang yang sombong. Allahu Akbar wa la na'udzubillah. Baiklah, yang ke-24,
Ya, kesalahan-kesalahan orang lain dibesar-besarkan, sedangkan kesalahan diri sendiri didiamkan. Allahu akbar. Kan hadis pula. Kumpulan Hijaz. Ya, kumpulan Hijaz ada kan lagu dia. Ya, yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Nampak tak? Ya, kalau adanya nampak orang salah, kita besar-besarkan. Ya, itu yang kecil, ya, yang besar petah lagi kan. Ada juga orang yang jadi macam ni. Tanda orang sombong, dia suka membesar-besarkan masalah, ya, membesar-besarkan, ya, kesalahan orang. Padahal kita boleh je tutup sebelah mata. Sebab apa dia? Kita ada sikap sombong. Ya, baik seterusnya yang terakhir, ya, yang ke-25, sangat tidak senang dengan kejayaan orang lain. Ini tanda-tanda orang yang hasad dengki juga. Ya, orang yang sombong, dia akan jadi hasad dengki. Dia tak boleh tengok orang lain berjaya. Ya, dia kalau tengok sifat hasad dengki ni, dia terbahagi kepada dua. Ya, kalau kita boleh pecahkan. Yang pertama 50%, yang kedua 50%. Kalau ada dua-dua, download complete 100% ada sikap ataupun sifat hasad dengki ni. Iaitu apa dia? Bila dia nampak orang lain berjaya, dia tak suka tengok orang lain berjaya. Dan bila orang lain gagal, dia suka tengok orang gagal. Bila tengok orang lain ada je buka restoran, abah rasa dia tak lama tu buka restoran, kejap lagi tutup. Itu hasad dengki 50%. Ya, bila nampak je tutup, abah dah kata kan mesti tutup punya kedai tu. Tutup dah kan? Padan muka dia. 50% lagi sifat hasad dengki. 50 campur 50, 100% download complete sikap hasad dengki. Ini adalah tanda-tanda orang yang sombong. Dia tak suka tengok orang berjaya. Dia suka tengok orang gagal. Ini dia. Ada tak pada diri kita suka tengok orang gagal? Ya, kalau ada, kita sedang ada penyakit yang namanya sifat sombong. 25 pada malam ni ciri-ciri sombong yang ustaz dah jelaskan daripada mula sampai habis. Ya, jadi sahabat-sahabat yang mungkin tak dapat mendengar daripada awal, nak kenal ada tak pada diri kita sikap sombong ini, habis daripada live kuliah ini, sahabat-sahabat boleh play semula, boleh dengar bila-bila, ya, masa tengah mungkin memasak ke, ya, boleh dengar balik sebagai kita kata revision, ulang kaji kita, ya, mudah-mudahan kita jadikan perkara ini sebagai sempadan dan kita dapat memperbaiki diri kita insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah sedikit perkongsian ustaz pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak buat diri kita semua. Baiklah, live kita ini adalah, ya, daripada Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz, Jalan Templer, Petaling Jaya. Ya, jadi sahabat-sahabat yang mungkin nak memberi sedikit sumbangan untuk melancarkan aktiviti jadual kuliah, ya, penyelenggaraan ataupun kita kata program-program yang telah diaturkan dan disusun oleh masjid, sahabat-sahabat bolehlah pergi ke nombor akaun yang tertera untuk memberi sedikit sumbangan. Mudah-mudahan sumbangan ini menghantarkan sahabat-sahabat ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kerana sudi menonton. Sebelum meninggalkan live kita, dijemput untuk tekan button share ramai-ramai. Ya, mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat. Ya, tekan button share, kita share sebanyak mungkin insya-Allah. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu asbab daripada saham menghantarkan kita ke syurga juga. Amin insya-Allah. Marilah kita sama-sama menadah tangan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, kita diampunkan oleh Allah taala dan mendapat keberkatan. Amin insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Ya Allah, betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya Allah, sama ada yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sama ada yang kami sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami ini bagaikan buih-buih di lautan ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, api lighter ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung pedihnya saat api neraka-Mu itu ya Allah. Ya Allah, kami memohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yang berdatangan ini bakal jenazah ya Allah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami ya Allah. Kawan-kawan member kami ada yang meninggal semalam, ada yang meninggal bulan lepas, ada yang meninggal tahun-tahun lepas. Kami tak tahu apa nasib mereka ya Allah. Sedangkan kami masih dihidupkan oleh Allah. Kami ya Allah menghabiskan umur kami ya Allah dalam keadaan rugi ya Allah.
Ya Allah, berilah kesempatan dan ruang yang banyak untuk kami terus berbuat kebaikan ya Allah, kerana kematian itu bila-bila masa sahaja akan menghampiri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kematian itu datang, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya ya Allah untuk solatkan kami, iringi kami kubur-kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah sorang-sorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Jangan ya Allah kau lalaikan anak kami bermain game ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini ya Allah, hiasi diri kami dengan sifat-sifat terpuji ya Allah, seperti ya Allah sifat sabar, sifat redha, sifat syukur ya Allah. Jauhi diri kami dengan sifat-sifat mazmumah seperti riya, takabbur dan lain-lain ya Allah. Kami yang mendatangkan ini ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat ibu dan ayah kami yang berada di kampung ya Allah. Kami rindu ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang mana ibu ayahnya telah meninggal dunia. Kami rindu saat belai manja ibu ayah kami sikat rambut kami ya Allah, ketika mana suapan nasi itu ya Allah masuk ke dalam mulut kami ya Allah. Ya Allah, kini ya Allah ada di antara ibu ayah kami telah meninggal dunia buat selama-lamanya ya Allah. Kami rasa terkilan ya Allah, kami rasa bersalah ya Allah, kerana suatu hayat hidupnya ya Allah kami gagal menjadi anak yang terbaik ya Allah. Kami gagal ya Allah untuk ya Allah memberi yang terbaik buatnya ya Allah, menggoreskan hatinya sehingga mengalir deras air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Pada malam ini kami rasa bersalah ya Allah. Kami ya Allah memohon ya Allah agar kau ampun dosa-dosa kami ya Allah kepada ibu ayah kami. Jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus kepada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, sekiranya ibu ayah kami ada buat silap, ampun dosa-dosanya Allah. Jangan kau seksa ya Allah, jangan seksa mak ayah kami ya Allah, ampun dosa-dosanya ya Allah. Letakkan mereka di kalangan para solihin dan syuhada ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini ya Allah, ya Allah matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami yang sakit sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Kami yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kami yang mendatangkan ini ya Allah, sekiranya ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.